tentang hypothetical Aiman tadi kan. Tapi ada tak kajian tentang psychological effect pada anak-anak? Kita bicara lebih pada ibu bapa memberi hadiah, tapi kalau anak-anak tu ada tak yang boleh Cik Zaid kongsikan yang mereka rasakan tiap hari pun bawa hadiah, tapi mula-mula dia seronok lah, tapi after a while dia rasa macam alamak asyik-asyik bagi hadiah ni mesti sebab mak bapak dia rasa guilty dan sebagainya. Dia pun rasa jadi sehingga tidak heran pada hadiah-hadiah ni. Betul. Ada kajian di luar negara dan juga di Malaysia. Saya sebut yang Malaysia lah yang saya pernah terbaca. Consumer Association of Penang, CAP, pernah buat kajian. Jadi saya ingat ayat dia cakap lebih kurang macam ni lah. Dia kata masa itu penting. Tetapi apa yang kanak-kanak perlukan ialah masa dan mata wang. Masa dan wang ringgit itu penting. Jadi apa yang kanak-kanak perlukan bukan wang ringgit sebenarnya, tetapi masa dengan ibu bapa. Ini Consumer Association of Penang yang cakap. Saya baca tu tertarik lah. Sebab dia buat kajian, dia tengok ramai ibu bapa sekarang, trend dia semakin meningkat. Ibu bapa membeli barangan untuk anak-anak, tetapi kurang masa dengan mereka. Jadi dia nampak trend macam kita dah makin lebih kepada, kalau imbangan tu dah terlebih kepada material daripada masa tu sendiri. Jadi ada kajian, saya tak tahulah detail dia macam mana. Saya mungkin kita boleh dapatkan berapa orang dia survey, tapi cukup untuk mereka buat conclusion, kata yang Malaysia sekarang pun sudah terlebih kepada material. So macam mana kita nak gauge perkara ini, sebab lain ibu bapa kerjanya lain, waktunya, kesibukannya lain. Setengahnya kalau ibu tu jadi cikgu, balik sekolah dah boleh bersama dengan anak. Ini yang keluar kerja anak belum bangun, balik kerja anak dah tidur. Jadi macam mana nak memastikan semuanya keluarga, tak kisahlah apa saja latar belakang, memperuntukkan masa yang sesuai, yang sama? Ada beberapa cara lah bagi yang saya kaji dan saya buat sendiri. Ada beberapa cara. Yang pertama sekali yang mesti kita buat ialah peruntukkan masa. Kalau benda tu penting bagi kita, mesti kita peruntukkan masa, betul tak? Jadi kalau saya pernah dengar orang cakap, saya terlalu sibuk, busy, I'm very busy. Tapi apa maksud busy sebenarnya? Busy tu sebenarnya sebab busy ni dia a four letter word for not important to me. Busy is a four letter word for not important to me. Benda tu tak penting bagi mereka, jadi yang ni tak jadi busy lah untuk mereka. Jadi pertama sekali kita priority lah. Jadi bagi saya memang letakkan masa dalam pukul 8 hingga 9.30 tu, contohnya tu memang masa keluarga. Saya tak akan buat kerja masa tu, saya tak akan orang kata ambil phone call ke apa ke, minimum lah. Jadi masa tu untuk kita tak perlu panjang sebenarnya. Masa kita ada 24 jam, tapi bukan 24 jam kita spend masa dengan mereka. Quality kan? Quality, betul. Jadi dalam masa setengah jam hingga 1 jam ataupun lebih sikit, itu yang paling best lah, yang quality time masa. Dan pemerhatian saya sendiri, ramai juga mereka yang ada masa untuk pergi gym. Dan diperuntukkan masa untuk pergi gym 1 jam atau setengah jam. Tapi dengan mana keluarga, masa dengan keluarga lah. Itu satu contoh apa yang penting bagi kita lah. Macam orang yang penting masa dengan gym, dia akan cari masa juga. Dia tak ada alasan lah untuk dia tak pergi gym kan. Maknanya kalau sebelum ni kita melihat yang lain tu dalam hidup memang diperuntukkan masa. Cuma spare time saja yang itu pun kalau ada spare. Betul. Jadi contoh kita kewangan jugalah, dia lebih kurang sama dengan kewangan. Jadi budget. Kalau kita budget untuk beli sesuatu, kemungkinan besar kita akan dapat. Tapi kalau kita buat benda lain dulu, ada duit saya belilah benda ni, ataupun simpan duit contohnya kan. Kalau kita ada duit lebih, saya simpan. Guess what, most of the time memang tak akan ada duit lebih. Okey, kita ada seorang pemanggil. Okey. Puan Najah, hello. Ya, saya. Hello. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Soalan saya Okey, tadi berkenaan dengan kita kalau boleh jangan manjakan sangat budak-budak dengan barang-barang kan. Jadi saya cubalah buat begitu, tapi sekarang ni dia punya budak-budak ni pula dia punya LG point dia banyak. Kalau tak dapat dengan saya, dia akan minta dengan nenek dia, dengan mak saudara dia, dan memang confirm dapat. Banyak pula bank dia ya. Banyak. Jadi saya nak menegur pun tak boleh kan. Takut terasa kan. Jadi macam mana ya macam tu? Okey, soalan yang baik ya. Soalan yang baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Banyak sumber, banyak Santa Claus dia. Pertama sekali,
kita kena rasa bangga lah sebab anak kita kreatif. Jadi maknanya dia mencari jalan. Kreatif, baik tak baik tu saya tak tahulah. Tapi itu saya rasa mungkin masalah yang sukar juga untuk dimendung, terutama dengan nenek dan datuk. Sebab nenek dan datuk ni dia memang tendensi untuk bagi barang-barang dekat anak-anak cucu-cucu, especially cucu yang first atau second kan, macam-macam dapat. Tapi saya pernah baca buku, saya pernah buat kajian di barat. Buku ni pun saya ada kat rumah lah, saya memang baca buku dia kata sebenarnya ini doktor, kalau tak saya Dr. Burton, Dr. White Burton, dia memang pakar kanak-kanak lah. Dia membuat kajian, adakah benda macam ni bila berlaku, adakah dia akan merosakkan anak-anak itu spoiled, kalau bahasa Inggeris dia panggil spoiled. Dia kata kalau benda ni tak berlaku kerap, the good news is dia tak akan spoilkan budak tu. Kalau tak berlaku kerap, mungkin sekali-sekala, setahun sekali ataupun setahun 2 kali, tidak akan membuatkan budak tu spoiled. Contohnya betul lah, sama lah macam Puan Najah cakap tadi, sama, dia tak dapat dari ibu bapa, dia pergi dekat datuk dan nenek, memang akan dapat. Jadi kalau berlaku sekali 2 kali dalam masa 2-3 tahun, tidak perlu dirisaukan. Benda tu okey. Benda tu okey. Dia buat muka sedih sikit je lah dapat kan. Datuk dan nenek mana sampai hati. Adakah datuk dan nenek tu perlu dimaklumkan? Sebab bila kadang-kadang macam kalau tu cucu pertama kan, dan datuk pula pengalah lah kan. Jadi ini merupakan escapism kepada anak untuk mencari sumber yang lain kan. Jadi adakah datuk dan nenek perlu dimaklumkan supaya tidak anak tu sebaik-baiknya memang seelok-eloknya kita, bukan saja datuk dan nenek, semua orang yang terlibat dengan anak kita, termasuklah penjaga, kalau kita hantar dekat tadika ke semua, kita maklumkan kita punya condition, syarat-syarat the best. Tapi mungkin semua tak akan berlaku. Tapi bila kita continuously cerita, okey, saya punya, saya sebagai ibu bapa, yang penting bagi saya ialah benda ni, lama-lama kita cakap dia akan ikut lah. Tapi dengan ibu dan bapa tu ialah kadang-kadang sensitif sikit. Tapi kalau benda tu dah menjadi serius, tak dapat je dia pergi ibu bapa, tak dapat je pergi, dan kita sebagai ibu dan bapa bukan bertanggungjawab, kita terpaksa bercakap dengan datuk dan nenek, ibu bapa kita sendiri. Benda ni untuk masa depan kita ambil Aiman lagi lah. Ini untuk kebaikan Aiman sendiri. Kalau kita asyik duk bagi je dekat dia, mungkin dia akan jadi manja. Adakan sedikit dialog apa bukan kalau dah masuk, bukan kita tak ada cara lah kan. Kita diplomasi lah sikit, bukan kita pergi terus. Adakah anak tu boleh beritahu kepada ayah atau ibunya yang sudah menjadi datuk dan nenek, masa saya kecil tak ada pun dapat, kenapa nak bagi cucu? Will that work? Itu dah jadi isu lain pula. Buat cerita sedih pula. Akhir sekali tadi saya ada sebutkan yang kalau anak kita tu tak dapat daripada kita selalu, tapi kawan-kawan dia jadi menyebabkan dia rasa, bila dia balik dia rasa macam sedih. Kawan dia ada iPhone, kawan dia ada PS3, kenapa dia tak dapat? Kawan dia ada BlackBerry, dia ada Blueberry. Sebagai contoh. Itu point yang sangat bagus bagi saya, very good point. Sebab zaman sekarang ni, terutama bila anak tu dah meningkat dewasa, dan kanak-kanak sekarang dia menjadi dewasa makin cepat dari kita. Umur dah masuk 8-10 tahun, dia sudah the peer pressure tu kuat. Jadi penting juga untuk kita janganlah terlalu mengongkong, janganlah tak bagi langsung, saya tak boleh juga. Jadi kita bagi, tapi janganlah terlebih bagi. Macam saya rasa iPhone tu, minta maaf dekat iPhone punya company dan semua. Saya rasa kalau untuk anak-anak umur 10 tahun, 12 tahun tu mungkin dah terlebih. Saya rasa tak perlu pun mereka ada tu. Bagi handphone cukup. Jadi sekarang dia tak terasa ketinggalan. Sebab penting untuk mereka tidak merasa ketinggalan. Satu lagi itu, keduanya yang bahayanya, bila mereka tak dapat, dia akan kreatif sekali lagi. Dia akan mencari jalan, pergi cyber cafe ke, pergi rumah kawan ke. Jadi itu tak baiklah bagi saya. Baik kita buat di rumah. iPhone tu untuk ibu bapa lah. Untuk ibu bapa. Ganjarannya dapat nombor 1, ayah akan dapat iPhone. Okey, Cik Zat, terima kasih banyak bersama kami, dan insyaAllah di masa-masa yang lain kita akan jemput lagi untuk topik-topik yang seterusnya berkaitan dengan keluarga. Banyak benda kita belajar hari ini. Kita nak belajar seketika, Amzul? Ada video klip. Video klip, dan kemudian CEO Lotus Racing akan bersembang dengan kita apa yang berlaku di Sepang.
semalam dan juga kemarin. Selepas ini.